Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur alhamdulillah ya, pada malam ini kita dapat bersama-sama meneruskan pengajian tentang pelajaran ilmu tajwid ya, memperelokkan bacaan kita di dalam kita untuk membaiki untuk itu membaca Al-Quran dengan sebaik-baik yang bolehlah ya. Jadi bersyukur juga kepada Allah, kepada Allah SWT kerana telah memilih kita ni sama-sama kita dapat istiqamah ya, berkekalan, dapat mengerjakan ibadah, dapat bersama-sama menunaikan sembahyang secara istiqamah ya. Bila-bila lagi lah dalam kita menunaikan dalam keadaan berjemaah ni ya. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan keampunan kepada kita semua ya, dan memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk kita kekal ya, hingga akhir hayat kita di dalam kerja-kerja kebaikan ya, untuk tujuannya dengan ikhlas untuk memperbaiki kesalahan ataupun mana-mana yang tak elok tu kita perbaiki ya. Masuk dalam juga dalam pembacaan Al-Quran ni. Jadi kita terus saja kepada muka surat dalam buku kitab kita ni, iaitu pada muka surat 60 ya. Pada muka surat 60 ya. Iaitu hukum huruf ra. Hukum huruf ra. Kita telah juga belajar pada minggu dulu tentang hukum huruf ra yang tebal, tafkhim ya, dibaca dengan tafkhim ataupun dibaca dengan tebal. Hari ini kita nak sambung kepada bahagian pada muka surat 60 tu, pada bahagian tarqiq iaitu bacaan huruf ra tu dengan nipis, kita dah sampai kepada nombor 5, tapi hari ini saya nak ulang sikit lah ya, ulang balik semula ya. Ra dikata di situ yang bahagian B ya, at-tarqiq tu ya, at-tarqiq. Okey, huruf ra dibaca tarqiq iaitu dengan bacaan nipis pada tempat-tempat berikut. Ini kita dah cuma nak ulang lah nombor 1 sampai punggung 4 ni. Nombor 1 hingga nombor 4 ni kita dah belajar minggu dululah. Yang pertama, ketika ra berbaris di bawah. Kalau ra tu dibaris di bawah, kita baca dengan ipis ya. Contohnya karim, tajri, rihukum ya, rihukum, quri'a, rizqun ya. Jadi bacaan dia dengan ipis sebab dia berbaris di bawah. Okey, yang kedua, ketika ra bertanda sukun, ra yang tanda mati, sebelumnya terdapat huruf asal pada kalimah yang berbaris di bawah dan selepasnya tidak terdapat huruf isti'la, huruf yang tebal huruf yang kuat sikit. Contohnya al-firdaus bertanda sukun, sebelum tu dapat huruf asal. Macam huruf asal tu, huruf fa tu bawah baris di bawah. Firdaus, al-firdaus, fi miryatin, Fir'aun, min syirkin, jadi nipis, min syirk dia tak ada tebal. Kalau ra ni tebal je, yang kata cikgu saya kata dulu, ra ni dia huruf yang huruf istifal ni yang ringan, mudah dia tak ada. Kalau kita baca dengan huruf ra ni, huruf kalau tebal dia jadi, kita muncungkan ra macam tu, dia jadi tebal. Tapi dia sederhana, ra macam tu je. Okey. Yang ketiga, ketika ra di akhir kalimah kerana berhenti mendatang, ia dibaca sukun atau ia tetap sedia bertanda sukun dan huruf sebelumnya
berbaris di bawah, ya. Jadi kalau dia berbaris di bawah, biasanya kalau huruf sebelumnya pun di baris bawah, dia mati sebelum huruf ra tu baris di bawah, dia akan jadi bacaan dia bacaan nipis, ya. Bacaan nipis. Diikut macam yang mula-mula yang pertama tu. Semuanya bahagian tu asasnya ra berbaris di bawah. Bila dia baris bawah, kita bacaan dengan nipis. Kalau kita perhatikan, kalau sebelum ra tu pun ada huruf yang berbaris di bawah, diikut huruf ra, huruf yang berbaris di bawah tu, ya. Yang ketiga, ketika ra di akhir kalimah kerana berhenti mendatang, ia dibaca sukun atau ia tetap sedia bertanda sukun dan huruf sebelumnya berbaris di bawah juga. Contohnya waghfir, kalau kita berhenti waghfir, perkataannya waghfir. Kalau kita berhenti di situ. Waghfir tu satu kalimah, lana tu sambung bagi kami, waghfir lana, waghfir ringan, nipis. Waghfir itu satu kalimah. Kemudian bimusaytir, fa'amtir, dia tak ada tebal, ya. Fa'amtir itu dah tebal. Fa'amtir alaina, fa'amtir alaina. Kemudian waman nu'ammir, nipis. Bacaan dia baris di bawah je, ra mati tu baris di bawah, dia akan baca dengan nipis, ya. Itu bezanya lah. Ketika nombor 4, ketika ra di akhir kalimah kerana berhenti mendatang, ia dibaca sukun dan huruf sebelumnya adalah huruf mad. Kalau di hujung, mad arid li sukun ni biasanya di hujung lah. Contohnya dia bagi ala kulli syai'in qadir, kan? Hujung tu qadir, ada ya tu, huruf akhirnya huruf ra, tetapi dia kita mati, kan? Dibaca dengan nipis, ya. Ala kulli syai'in qadir, dia tak ada tebal. Kemudian ni'man nasir, was-sulhu khair, nipis. Wat-tayr, baca huruf ra tu nipis tu dengan keadaan yang sederhana, ya. Ya. Nombor 3. Baik, okey. Ya. Fa'amtir, nipis pada huruf ra, pada huruf fa'amtir. Itu nak itu yang kita nak kita sebutlah, kan, kena sebut selalu tu, fa'amtir. Tir tu ra tu dia nipis, ya. Fa'amtir, dia dah ikut huruf ta, kan, dia jadi tebal. Jadi fa'amtir, kena berhati-hati macam itulah, pun sama musaitir, huruf tu tebal, huruf ta tu huruf qalqalah tu huruf isti'la, fa'amtir alaina. Tapi yang nak dia tu ialah pada huruf ra, sebutan pada huruf fa'amtir, itu dah tebal, fa'amtir. Tapi orang yang perhati, dia tahulah, kan, dia perhati, dengar dia, bacaan dia. Boleh, ya? Boleh ke? Boleh, ya, insya-Allah.
Kemudian pada yang kelima, ketika ra bertanda sukun di akhir kalimah, huruf sebelumnya berbaris di bawah dan selepasnya terdapat huruf isti'la berada di awal kalimah berikutnya. Jadi dia kalau di sini kalau nak sebut tu, dia asalnya ialah dia berbaris di bawah. Ra tu kalau berbaris di bawah, tapi sebelum huruf ra tu, ra mati, sebelum huruf ra mati tu ada huruf yang berbaris di bawah, dia akan jadi nipis juga sebutannya. Contoh dia kata fasbir sabran. Fasbir sabran. Susahlah tu kalau kita bukanlah susah sangat kan. Fasbir sabra. Kemudian an anzir, yang itu pun sama, an anzir qaumaka. Kena latih kena latih. Kalau nak yang tepat lah kan, kalau kita baca sambil lalu pun kita dah tahu dah, ini kena nipis kan. An anzir qaumaka, an anzir qaumaka. Kena latih lah Kemudian wala tusa'ir khaddaka, wala tusa'ir khaddaka, wala tusa'ir khaddaka. Jadi dibaca juga dengan nipis Kalau kita tengok, kalau yang fasbir sabra tu, huruf ra tu mati, sebelumnya ada huruf ba kan, baris di bawah. Itu yang dikata huruf tanda bersukun akhir kalimah sebelumnya berbaris di bawah dan selepasnya terdapat huruf isti'la, huruf sa. Selepas huruf ra mati tu ada huruf sad kan. Yang kedua tu huruf ra, sebelum huruf ra tu, ra mati tu ada huruf zal, di baris di bawah. Selepasnya huruf ra tu ada huruf qaf. Tapi dia tetap dibaca dengan nipis. Dalam baca dengan tarqiq, baca dengan nipis lah huruf ra tu. Fasbir sabra. Kalau dia melampau sangat kan, kalau tebal tu boleh kita apa kata kita nak kata boleh kita dengar lah kan. Tapi selalunya tak berapa nak tu je kan. Orang yang betul-betul mahir dia boleh dengar. Fasbir, kita dengar fasbir sabra. An anzir qaumaka, kita dah baca dah. Tapi orang yang betul-betul tu dia boleh kesan bacaan kita tu. Wala tusa'ir khaddaka, bagi saya kalau sebut macam itu pun hurufnya jelas, huruf yang kita sebut tu jelas, dia tak ada menyebut huruf lain kan. Wala tusa'ir, ada ke bunyi lain? Tak ada kan, dia bunyi perkataan itulah kan. Tak adalah dia macam kita kata lahnul khafi, kesalahan kecil ke yang tersembunyi. Baik, yang nombor 6, kita terus kepada nombor 6. Ketika ra di akhir kalimah, kerana berhenti mendatang, ia dibaca sukun yang diselangi oleh huruf bertanda bukan daripada huruf isti'la, dan sebelum huruf bertanda sukun yang menyelangi ra terdapat huruf berbaris di bawah juga. Itu dia mesti kataan tu, dia bila dibaris di bawah dia mesti huruf tu dia jadi nipis. Itu dia punya petua dia lah kan. Contoh dia kata zikri, zik wa ma 'allamnahu syi'r. Ain mati, tapi dia sebelum tu dibaris di bawah, dia tetap yang ujung tu wa ma 'allamnahu syi'r.
syi'r, dia nipis, syi'r. Alladhi 'allamakumus sihr, alladhi 'allamakumul alladhi 'allamakumus sihr, alladhi 'allamakumus sihr. Sihr. Ada sihr, tu ada, sihr, ada ra tu, ada bunyi ra kita sebut tu. Okey. Kemudian pada bahagian C, kita terus kepada C, ya. Ra, huruf ra harus dibaca dengan tebal, at-tafkhim, ataupun dibaca at-tarqiq, ataupun dibaca dengan nipis. Ada dua di situ dia bagi, boleh, makna boleh pilih lah, ya. Yang pertama ketika ra bertanda sukun. Okey, kita ambil contoh, kita tengok di bawah tu tu. Kullu firqin, ya, kullu firqin, dia kata ra apa, tanda sukun, ra mati, ya. Kita baca balik semula. Ketika ra bertanda sukun, ra itu yang kullu firqin tu bersukun di tengah kalimah, kullu firqin, kan, tengah kalimah lah tu, kullu firqin, fir tu ke tengah kalimah, tengah perkataan. Di tengah kalimah sebelumnya terdapat huruf asal pada kalimah yang berbaris di bawah. Juga, terdapat huruf asal pada kalimah yang berbaris di bawah. Sebelum bawah tu apa? Huruf fa. Fa tu dibaris di bawah juga. Okey. Dan selepasnya terdapat huruf isti'la yang berbaris di bawah. Jadi boleh pilih. Nak baca tebal pun boleh. Kullu firq, kalau saya baca macam tu, tebal ke nipis? Tebal. Tebal. Boleh tu Haji Rahmat dia. Kullu firq, tu tebal sikit lah. Kullu fir pun boleh. Ya, okey. Kullu firqin. Kullu firq, maksudnya kita kuatkan sikit, muncungkan sikit lah kalau urut ni kan, kul fir, bila kita muncung sikit tu dia jadi tebal. Nombor dua, ketika ra di akhir kalimah kerana berhenti mendatang, ia dibaca sukun dan sebelumnya terdapat huruf isti'la yang bertanda sukun, dan sebelum huruf isti'la yang bertanda sukun terdapat huruf daripada asal kalimah yang berbaris di bawah juga. Hurufnya misra, min, sad, ra. Sad tu sad mati. Sebelum huruf sad tu huruf mim. Mim tu baris di bawah, dia tengok yang tu. Misr. Ya, misra. Kalau ni lah. Misra. Kalau berhenti misr. Kalau kita ambil nipis, tarqiq, misr. Ada ra tu ni ra yang nipis. Ainal qitri. Okey. Okey, ya. Kemudian dia ada penjelasan tu, tetapi huruf ra yang bertanda pada kalimah qitr diutamakan. Kena macam ni, ya, boleh pilihan. Yang berada pada kalimah al-qitri diutamakan bacaan tarqiq, utama pula bacaan nipis, kerana asal baris di bawah, dibaris di bawah. Dan huruf ra yang berada pada kalimah misra diutamakan kepada bacaan tafkhim kerana asalnya berbaris di atas. Huruf ra tu sebab berbaris di atas, kena pula, boleh diutamakan baca dengan tebal.
Tapi boleh boleh pilih lah, ketebal pun boleh, nipis pun boleh. Itu maksud dia. Jadi itu bahagian hukum huruf ra. Ra ni dia bersangkut paut dengan sifat huruf ra tu sendiri. Kita perhatikan huruf ra ni, huruf dia, sifat huruf dia apa? Dia ada huruf yang ringan huruf istifal kata. Banyaklah dia punya tu, jadi bacaan dia tak adalah boleh nak tebal sangat. Kemudian jawab soalan berikut kita tinggalkan, kita terus masuk kepada ada apa soalan lagi apa yang boleh kita bincang di situ pada huruf apa dia tu, huruf ra ni ada. Kalau ada kita bincang ke? Tak ada Kalau tak ada kita terus kepada muka surat 62, hukum lam pada lafaz al-jalalah. Lafzul jalalah, iaitu bila kita sebut lafzul al-jalalah tu ialah Allah lah kan. Perkataan kalimah Allah itulah lafzul jalalah, lafzul jalalah tu perkataan Allah tu, kalimah Allah tu. Baik. Pada kalimah Allah tu kita tengok di atas gitu kan, Allah tu, Allah, ejaan Allah, alif, lam, ha. Atas huruf alif tu ada di nama dia huruf kepala sad tu ialah hamzah wasal. Tak apa kita tengok secara tu nama kita sikit lah, tengok perkataan Allah tu. Lah apa ni? Apa nama? Hamzah wasal kemudian lam. Atas lam tu ada sabdu kan. Kemudian ada baris, kemudian hu tu Allahu. Kalau dulu dia bubuh alif lam atas lam tu sabdu, atas sabdu dia ada bubuh alif kecil. Rasam Osmani ni tak ada. Tapi kalau ikut tu dia Allah tu dia ada alif, dia kena baca mat asli. Tapi dalam mat Rasam Osmani tak ada, tapi tetap macam ada alif di situ, macam ada tapi di situ tak ada, tapi wajib baca ada. Artinya mat asli lah, dia dua harakat. Allah tu dua harakat. Allahu. Tapi di sini tak ada pada tulisan, tapi pada bacaan kena sebut dua harakat. Itu lafzul jalalah. Okey, kita tengok dia penjelasan dia. Pada asalnya huruf lam bersifat tarqiq. Lam tu tarqiq, nipis lah. Kerana ia adalah huruf yang bersifat istifal, ringan, dan sifat istifal adalah daripada kumpulan sifat asli yang lemah. Perkataan yang lemah, huruf yang lemah, maka ia tidak boleh dibaca tafkhim tebal kecuali pada kalimah lafaz al-jalalah Allah. Ia diberi tanda sabdu. Tak beri tanda sabdu, beri tanda sabdu. Mana ke dia? Ia diberi tanda sabdu serta berbaris di atas dengan bacaan dua harakat kan. Kalau ada tanda yang tu alif tu boleh kita baca nampak tapi di sini tak ada. Dia kata penjelasannya di atas dengan bacaan dua harakat, ia juga harus dibaca tanda sabdu serta alif kecil di atasnya. Tu dia bagi. Tapi Rasam Osmani tak tulis apabila bacaan berhenti pada huruf selepasnya dengan sukun iaitu ha, maka ia harus dibaca dua
harkat atau 4 harkat atau 6 harkat, ya. Itu adalah okey. Baik, terdapat 2 hukum bacaan padanya, iaitu at-tafkhin, tebal. Wajib dibaca tebal apabila huruf sebelumnya berbaris di atas. Itu Masya Allah. Contohnya Masya Allah, ya. Sebab huruf hamzah tu berbaris di atas. Masya Allah. Tebal lah. Subhanallah. Ya, wa innallaha rabbi, wa innallaha rabbi. Baris di atas. Baris di atas. Berbaris di atas. An a'budallah. Baris di atas. Minallahi. Minallah. Baris di atas. Dan berbaris hadapan, contohnya fadlullah. Wattaqullah. Bagi depan, atas, bagi depan. Wattaqullah. Qulida'ullah. Ya, qulida'ullah. Rasulul. Kalau Rasulullah, ya tak? Rasulullah. Ada baca Rasulillah. Rasulullah. Rasulillah. Rasulullah, Rasulillah. Boleh tak? Kalau dia Rasulil, bawah lam tu, bawah-bawah tu di Rasulillah. Bismillah. Bagi bawah kita baca bismillah. Bismillah kan? Basim mim. Mim tu bagi bawah kan? Dia nipis tak? Bismillah. Tapi ini cuma bezanya lah. Kalau kita bagi di atas ataupun bagi depan, dia akan jadi bacaan dia tebal. Bacaan fadlullah, wattaqullah, rasulullah, qulida'ullah. Tapi kalau dia bagi di bawah, itu jadi tu tadi bismillah, rasulillah. Kalau dibagi di bawah. Kemudian kita bagi kepada apa dibaca dengan nipis? At-tarqiq, nipis. Baca nipis pula. Tadi kita baca dengan tebal. Wajib dibaca tarqiq, nipis apabila huruf sebelumnya berbaris di bawah. Contohnya biliqa illa, biliqa illa. Hamzah tu berbaris di bawah. Illa billah. Qulillah, min amrillah. Kemudian qulillah. Okey. Kemudian syarat lam bersabdu serta berbaris di atas, iaitu lam bersabdu wajib dibaca tebal, tafkhin atau tarqiq, juga berlaku dalam pada kalimah Allahumma. 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 Contoh dibaca tafghim subhanakallahumma. Subhanakallahumma. Baca dengan tebal, ya. Yang tebal tu apa? Yang tebal tu ialah disebut Allah tu. Allah tu. Tapi kalau ialah ikut kita ni, syukurlah kita orang Melayu boleh sebut perkataan tu dengan Allah kan. Allah, tapi ada juga apa ni, sahabat kita macam orang India ni, dia lain Allah, dia Allah. Allah. Tapi kita boleh sebut, orang Melayu boleh sebut Allah. Yang satu lagi tu qalu apa tu tuan-tuan? Qalullahumma.
Qalallahumma. Ha? Kalau ada dengung kena baca dengung dia ya. Dan contoh di bacaan tarqiq kulillahum ma ya. Kulillahumma. Kulillahumma. Di apa dah? Masuk rumah tu. Belum ya? Kemudian kita buat apa ni, kita tengok bagian latihan hukum bacaan huruf ra dan lam bersabdu serta berbaris di atas lam pada lafaz al-jalalah. Ada nak bincang ke pada Allah tu, lafaz jalalah tu? Lafzul jalalah. Ada? Tak ada Alhamdulillah. Contohnya Haji kalau kita azan, orang baca macam-macam cara ya. Ada yang azan Allah, dia panjang Allah tu. Ada yang pendek, Allahu Akbar. Ada yang pendek. Boleh ke tak? Boleh tu ya. Yang boleh baca 2, baca 4, baca 6. Ha? Dia boleh baca 2, 4, 6. Yang baca 6 panjang lah. Betul. Orang sini ya, dua atau 4 atau 6 harakat. Tapi dalam suruhan azan ni, dia sebab dia suruhan, dia tak termasuk dalam bahagian belajar kita ni. Boleh. Kalau kita lebih pun tak apa. Dia kata kalimah seruan. Buatlah lagu mana panjang pun, dia tak termasuk. Dia sebab seru orang. Buatlah lagu apa pun, ayat solat, dia kata setengah orang dia kata sampai boleh 18 harakat pun. Lengguk dia boleh. Sebab itu tak termasuk dalam kita pelajaran kita ni. Kita itu kalimah seru tu di luar. Itu sebab kalau kita dengar orang Arab dia azan tu mana ada tajwidnya. Dengar tu azannya sedap tapi tak ada dengung pun tak ada. Dia tak termasuk rupanya. Tapi kalau ada dengung-dengung panjang tu lagi bagus lah kan. Tapi saya pun dulu dengar macam tu je, tak ada ikut tajwidnya. Walaupun ni kalimah seruan ni tak kira. Buatlah lagu-lagu Allahu Akbar tu boleh. Latihan hukum bacaan huruf ra dan lam bersabdu serta berbaris di atas ya. Contohnya apa ni? Mari kita sebut sama. Sabaru. Apa hukumnya? Ru tu kena baca tebal okey. Ibrahim. Huruf ra tu dibaca tebal. Kita tengok terus kita. Kemudian qaryatun. Huruf ra mati tu. Bacaan tebal. Sebab apa dia baca tebal? Dia bagi situ berbaris di atas sebelumnya berbaris di atas. Firqatin. Baris dia huruf baris bawah. Terlepas itu baris di ada huruf isti'la. Tafsir tu tebal lah. Dalam satu kalimah, rijalun tarqiq nipis, syirkun nipis, qadir nipis betul, qadir nipis. Kalau penjelasannya di situlah hukum bacaan tarqiq, kerana ia berhenti mendatang, ia dibaca sebab ada huruf iya tu kan. Kemudian misra bacaan tafkhin atau tarqiq boleh pilih. Kemudian hudallah bacaan tu tebal, dal tu berbaris di atas. Rasulullah
Tafkhim bacaan Rasulullah. Lam tu bagi depan, ya tak? Rasulullah. Biiznillah, nun berbagi di bawah. Tarqi, nipis. Qulillahumma, bacaan dia depan, baca tebal. Qulillah, lillah, bacaan ni nipis. Okey, ada. Apa yang ada kita boleh bincang? Ada? Kalau nak tanya bolehlah kita bincang. Hukum ra dan juga lafzul jala, ya, Allah, lillah, billah, Rasulillah, ya, bagi bawah. Ada bunyi lah ya. Jadi kita berhenti dari situ ya. Sampai situ. Wallahu alam. Jadi sebelum itu saya sebelum kita akhiri lah kan. Kalau kita tengok sekarang ni peristiwa, saya teringat juga kan peristiwa ada dalam berita kata kan. Apa peristiwanya tuan-tuan? Yang tengah pasal perang di mana? Palestin, Allah ya. Sini dengan Hamas tu dengan Zionis Israel tu yang merampas tanah umat Islam tu lah, Masjid Al-Aqsa. Jadi 3 buah masjid ni disuruh kita ziarah kan, betul tak? Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan juga Masjidil Aqsa disuruh. Allah Ta'ala dalam hadis ni disuruh kita ziarah, tapi kita tak dapat nak ziarah Al-Aqsa ni. Mana ada kita dapat ziarah? Ada lah tapi susah. Ada, mungkin ada tuan-tuan perempuan tu mungkin dah ada pergi Masjidil Aqsa kan. Dah pergi dah? Haji Normat dah pergi? Oh, seronok lah. Tapi susah nak masuk ya? Dengar cerita susah nak masuk ya? Saya pergi tu tak ada susah masuk. Ya? Pasal kita pelancong. Oh, dia tak ada, dia punya apa tu, pemeriksaan dia tu? Tak ada. Pasal saya Oh, boleh ya? Masuk ikut Tel Aviv. Oh. Saya ikut Tel Aviv, tak ada susah. Dia mungkin sebab kata ustaz tu, pasal kita dia pelancong, dia tunjukkan kebaikan. Oh, dia macam tu ya. Tapi ada juga kawan saya cerita dia pergi, tapi susah dia kata. Berhenti satu pos kawalan, seminggu lama dia kata teruk. Dia ikut Jordan. Oh, iya ke? Oh, iyalah. Ikut Jordan. Dia macam tu ya? Dia kata tembak bas tu, dalam bas tu dia tembak beg apa semua sampai 3-4 poin lah. Iya ke? Tapi kalau ikut Tel Aviv, dia kata bagus ke terbang dia Tel Aviv tu, kau terbang apa, Gurais. UAE. Ben Gurion tu, nama Presiden Israel pertama tu. Masa situ tak ada masalah. Oh, iya ke? Kita Dah pergi ikut itu. tapi itulah dia, kita ni suruh ziarah kan. Tapi tempat tu dah jadi macam tu, dia juga Yahudi yang kawal. Jadi peluang kita susah sikit lah kan. Jadi tambah dah perang macam ni, perang dah lama. Cubalah kita lepas semayang tu kita berdoa lah kepada Allah Ta'ala ya. Allah pelihara lah umat Islam di mana? Di Palestin tu. Beri dia kekuatan, semangat semua tu. Itu je doanya. Angkatlah tangan tuan-tuan sekejap kan. Ya Allah, pelihara lah Masjidil Aqsa. Umat Islam Palestin tu susah benar ditindas kan. Bila tengok dah dibunuhnya umat Islam tu seorang dulu dia tak kira, dia kata teroris, panggil teroris kan, pengganas pula kan. Tapi bila sekali buat macam tu, dia ini betul-betul Yahudi betul. Jadi kita doa lah, apa lagi kita nak bagi kita kan, doa je lah. Dan tengok tu apa masjid yang dibina oleh apa orang Malaysia ni, maksudnya dah 2 kali dah Haji Normat ya. Yang dulu dah runtuh dia, yang baru ni yang dah buat tu, masjid tu besar cantik dia buat tu, habis runtuh. Ni pun orang tu juga. Runtuh yang baru tu baru. Apa lagi kita doa je lah kan, lepas kita semayang tu, angkat tangan kan. Itulah pertolongan kita ya Allah. Apa lagi?
Jadi itulah ya saja harapan saya lah kan. Kalau boleh kita doa hari-hari pun tak apa kan. Kita sebagai umat Islam, saudara kita ditindas dengan teruk, kita tak merasa macam itu kan, tapi tengok dalam gambar video macam mana kekejaman dia tetap pada orang Palestin tu, budak-budak pun saya tak lalu kita tengok doa je. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Jadi saya akhiri dengan kita dengan kita tasbih kafarah dan juga kita baca surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.